Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala limpah dan kurnianya. Allah beri kesempatan pada hari ini kita masih lagi diberikan ruang, diberikan masa, diberikan kesihatan untuk kita duduk dalam majlis ilmu. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Anda bersama dengan saya Dai Aiman pada hari ini. Apa khabar penonton-penonton sekalian? Harapnya semua dalam keadaan baik, sihat-sihat, sejahtera, sambil-sambil kita minum kopi, sarapan pagi, baru sudah baca Quran tadi kan, baru selesai solat subuh berjemaah tadi kan. Alhamdulillah pagi ini kita nak menuntut ilmu. Dan alhamdulillah para penonton sekalian, baru-baru ini ada seorang sahabat saya ni baru saja memeluk Islam. Dan alhamdulillah setelah dia memeluk Islam, alhamdulillah kehidupannya totally change. Keseluruhannya berubah. Nampak mukanya tenang, nampak jiwanya rasa tenang saja dalam melalui apa saja cubaan dalam kehidupan beliau. Baik, para penonton dirahmati Allah sekalian, katanya setelah melafazkan syahadah semuanya berubah menjadi kehidupan yang baru. Persoalannya, kenapa kena lafazkan syahadah? Apakah maksud syahadah? Dan apakah kelebihan syahadah? Para penonton sekalian, hari ini dalam topik akidah kita akan membicarakan tentang kalimah syahadah. Bagi mengupas topik kita pada hari ini, kita bawakan kepada anda guru kita Al-Fadil Ustaz Muhammad Ervino Johari. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Sihat. Alhamdulillah. Saya waktu dekat sekolah Ustaz, ada cikgu saya tanya soalan. Dalam satu hari berapa kali kita wajib untuk bersyahadah? Saya fikir Ustaz, Ustaz. Kira dalam solat ada 9 kali dah Ustaz. Pelik juga. Kenapa kena 9 kali kita bersyahadah? Lepas ni Ustaz akan cerita. Baik, para penonton yang nak bersama dengan Al-Fadhil Ustaz, boleh terus ke Facebook Tanyalah Ustaz TV3 untuk mengajukan soalan, atau boleh call kita di talian 1800 881677. Baik, mulakan kehidupan kita dengan kalimah syahadah. Baik Ustaz, tapi sebelum kita nak tahu apakah dia pengertian syahadah ni Ustaz, mungkin Ustaz boleh ceritakan kepada kita di mana letaknya kalimah syahadah ini di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Dipersilakan Ustaz. Terima kasih kepada Dai Aiman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala da'watihi bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Dai Aiman dan juga semua pengikut serta penonton setia Tanyalah Ustaz TV3. Mudah-mudahan kita dapat sama-sama berkongsi manfaat dan menyetarakan kefahaman dan kesefahaman kita. Khususnya pada pagi ini kita nak cuba lihat berkaitan tentang pancang, asas, fundamental dan prinsip utama pintu masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala ini, iaitu dua kalimah syahadah. Lafaz yang kita semua sedia maklum dan kita ulang tadi. Dai Aiman pun sebut 9 kali tadi kan, setiap hari sekurang-kurangnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berdasarkan kepada dapatan syahadah ataupun syahadatain, dua kalimah syahadah ini adalah merupakan miftahul Islam. Dia adalah kunci pintu masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Fala yadkhulul 'abda fi dinillah illa bihima. Tidak ada mana-mana hamba Allah yang diiktiraf masuk ke dalam Islam, menjadi Muslim, melainkan dengan dua kalimah syahadah ini. Dan kalau kita perhatikan di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam sunnah Nabi digabungkan dua ini sebagai asas bahawa orang kata dua kalimah syahadah itu bagaimana. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah pun memberikan penjelasan dan penerangan menerusi hadis sahih daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, menyatakan bahawa
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berusaha malah memerangi manusia yang kufur dan syirik kepada Allah sehingga hatta yashhadu an la ilaha illallah, sehingga mereka itu bersaksi bahawasanya tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah merupakan Rasulullah, utusan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqimus salata, selepas daripada dua kalimah syahadah, Nabi sambung dengan lafaz, dan mereka itu sampai ke peringkat bukan dua kalimah syahadah saja, Nabi berusaha untuk terus berdakwah dan memastikan mesej itu sampai hingga mereka mengikrarkan bahawa Allah itu Tuhan yang satu-satunya, Muhammad itu adalah merupakan pesuruh Allah, dan hingga mereka itu dilihat untuk melaksanakan ibadah solat, wa yu'tiyaz zakah, dan juga mereka ini menunaikan ibadat zakat. Fa idza fa'alu dzalika, apabila mereka itu semua telah pun melakukan perkara-perkara ini, asamu minni dima'ahum, maka selamatlah diri mereka, kesejahteraanlah untuk mereka, wa amwalahum, dan pada apa sahaja yang mereka posesi dalam kehidupan ini, illa bihaqqil Islam, kecuali posesi mereka itu kalaupun diambil berdasarkan peraturan-peraturan yang diletakkan di dalam Islam. Contohnya adanya zakat dan sebagainya. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan apa yang mereka lakukan itu adalah merupakan penilaian yang teratas daripada Allah Subhanahu wa taala. Juga kalau boleh saya tambah satu lagi, dai, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan juga Muslim muttafaqun alaih daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, menyatakan bahawa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad ba'atha Mu'adzan radhiyallahu anhu ila Yaman. Semua orang maklum antara duta ataupun atasy yang dilantik oleh Nabi menyampaikan dakwah dan juga menguruskan hal ehwal di Yaman, negara yang berada di bahagian selatan, adalah Mu'adz bin Jabal. Dan bila dihantar, maka dipesan kepada Mu'adz bin Jabal ini, ud'uhum, kata Nabi, berdakwahlah kepada mereka, seru dan sampaikanlah kepada mereka, ila syahadati, kepada persaksian. Besar sebenarnya definisi dan juga pemberatan perkataan saksi ini yang ada dalam lafaz dua kalimah syahadah. An la ilaha illallah, bahawasanya tidak ada Tuhan, tiada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala, wa anni Rasulullah, dan sesungguhnya aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah merupakan pesuruh Allah. Fa inhum ata'u lidzalik, kalau sekiranya mereka taat kepada dua pancang ini, syahadah ini, fa'alimhum, maka ketika itu mereka dah bersedia, kamu ajarkanlah pula mereka, annallah qad iftarada alaihim 5 salawat, Allah telah pun memfardukan kepada mereka solat fardu 5 waktu sehari semalam, fi kulli yaumin wa lailatin, pada setiap siang dan juga malam. Fa inhum ata'u lidzalik, lihat bagaimana daripada pancang asas dibawa kepada peringkat-peringkat kategori execution ataupun pelaksanaan. Kalau mereka taat tentang solat, kata Nabi, fa'alimhum annallahi iftarada alaihim sadaqah fi amwalihim, Allah memfardukan kepada mereka sedekah, infak daripada harta benda mereka, tu'khadh min aghniyaihim, diambil daripada orang-orang yang berpendapatan, yang berkemampuan dan mempunyai posesi dalam kewangan di kalangan mereka, ala fuqaraihim, dan diberikan hak itu kepada orang-orang fakir miskin. Di situlah pada fikir saya sebagai asas kepada perbincangan kita, insya-Allah. Baik, saya suka bila Ustaz sebutkan bahawa syahadah ni merupakan kunci dalam Islam. Maknanya kunci kalau tak ada, macam mana nak buka? Betul. Baik, para penonton sekalian, selepas ini kita nak meraihkan soalan daripada sahabat kita di Facebook bersama dengan Kak Ju Zabidi. Boleh kita raihkan, Ustaz? Ya, silakan. Baik, soalannya adalah, apakah kepentingan kalimah syahadah agar setiap kita benar-benar memahami konsep dan praktikal kalimah tauhid ini? Yang kedua,
adakah kalimah syahadah merupakan hakikat seruan para rasul bermula dari Nabi Adam AS sehinggalah Nabi Muhammad SAW yang sentiasa mengajak manusia untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon pencerahan Ustaz, #biar tahu jangan keliru. Baik Ustaz, apa kepentingannya? Baik, terima kasih banyak kepada yang bertanya, Da'i Aiman dan semua. Subhanallah, soalan yang baik. Pertamanya, kepentingan kalimah syahadah ini dilihat daripada perkataan itu sendiri yang membawa makna kesaksian ataupun saksi. Bila seseorang itu sebut, kita ajar anak-anak kita sebut asyhadu, aku bersaksi, ataupun sebut aku naik saksi, maksudnya di sini adalah saksi ini dia ada banyak elemen di dalamnya. Lantas dua kalimah syahadah ia bukan sekadar sebutan atau hafalan atau yang dilagukan dan sebagainya, dia ada tuntutan dan tanggungjawab. Yang pertama, bila sebut asyhadu, aku naik saksi, artinya di sini menunjukkan betapa perlunya seseorang yang sebut itu dia hadir, dia datang. Maksudnya dia tidak absent, dia bukan jauh, dia memang hadir di dalam peristiwa itu. Kerana itu apabila kita mengislamkan dalam proses menyampaikan dua kalimah syahadah, saudara baru dan sebagainya, dia kena hadir dan dia kena merasakan dalam suasana ataupun dalam peristiwa itu. Orang yang hadir dengan yang tidak hadir, bezanya itu cukup besar. Sama ada dia hadir secara maya ataupun secara fizikal, yang pentingnya kehadiran itu adalah syarat untuk ia dilantik atau diiktiraf sebagai saksi. Hakim pun kalau panggil mana-mana saksi, dia tidak ada di tempat kejadian atau dia tidak nampak, maka dia tidak layak untuk dipanggil sebagai saksi. Kedua, selepas dia hadir, maksud asyhadu, aku naik saksi atau bersaksi ini menunjukkan adanya elemen memberitahu. Iman, ianya itu perlu diberitahu dan juga diisytiharkan iqrar dua kalimah syahadah. Kita kadang-kadang merasakan bahawa aku dah Islam, tak payahlah nak question lagi dan sebagainya. Ianya itu mempunyai tanggungjawab dua kalimah syahadah, tujuannya bukan disimpan. Setiap orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sifatnya itu menjadi da'i, menjadi pendakwah dan menyampaikan. Lantas dia kena beritahu dengan lisannya ataupun dengan fizikalnya bahawa dia ini benar-benar terima konsep dua kalimah tadi. Yakin pada Allah, satu-satunya Tuhan, dan Nabi SAW sebagai pesuruh Allah. Ketiga, selepas dia memberitahu, naik pula ke peringkat ketiga, makna saksi ini. Saksi ini mampu untuk menceritakan. Subhanallah. Kalau dimasukkan dalam mahkamah, sebutkan namanya A, B, C, bukan nama sebenar. Adakah kamu saksi? Ya, saya saksi. Dia kena buktikan bahawa dia saksi dengan dia menceritakan. Lantas tanggungjawab kita dengan mengucapkan dua kalimah syahadah, kita perlu menceritakan dua kalimah syahadah itu apa dalam kehidupan kita berdasarkan kepada perlakuan kita. Dengan solatnya, dengan zakatnya, dengan tutur katanya. Cara hidup kita itu menceritakan yang kita faham makna dua kalimah syahadah. Yang keempat, mengakui apa yang telah pun diketahui. Dia datang dengan ilmu dan dia mesti tahu apa yang dia sebut. Kalau sekiranya orang itu sebut tanpa mengetahui makna dan juga tak percaya, tak boleh cerita pula makna dua kalimah syahadah itu apa, maka syahadahnya itu tidak diterima ataupun belum dikira sebagai sah. Kemudian sampai ke peringkat yang menggunakan panca indera lebih atas, dia boleh rasa, dia boleh tersentuh, dia boleh untuk menjiwai perkara-perkara yang dia tahu dan yang dia dengar, itu ada di dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, benar. Hakikat seruan para rasul daripada Nabi Adam AS dan seterusnya sampai baginda sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan hakikat untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini terlalu banyak untuk kita lihat dalam Al-Quranul Karim bukti-buktinya, dan juga mengakui kenabian dan kerasulan. Lantas inilah adalah merupakan antara kehebatan bermula daripada kefahaman dan pelaksanaan dua kalimah syahadah. Baik Ustaz. Pentingnya kalimah syahadah ini sebab apa? Kita dah bersaksi tak ada Tuhan berhak disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah. Dan selepas ini Ustaz, kita nak tahu juga apakah maksud tersirat di sebalik syahadah itu sendiri. Boleh saya? Ya, boleh. Para penonton, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru.
Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada para penonton yang terus setia bersama dengan kita pada hari ini membincangkan topik berkaitan dengan akidah kalimah syahadah. Dan bila Ustaz sebutkan sebentar tadi, para Nabi dan Rasul, mereka ini satu tujuan yang sama, iaitu menyeru kepada umatnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi persoalannya, dalam kalimah syahadah tadi ada nama baginda sallallahu alaihi wasallam. Tadi sahabat kita nak bertanya, Mazni Hasan, adakah kalimah syahadah itu hanya diguna pakai oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja? Kerana dalam kalimah itu adanya nama Muhammad, pesuruh Allah. Bagaimana pula umat Nabi terdahulu melafazkan syahadah mereka? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih pada Da'i dan juga yang bertanya. Soalan yang cantik. Kita dah kongsikan tadi betapa gabungan dua kalimah syahadah ini digandingkan antara nafi dan isbat ini ada dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kalau kita lihat dalam Al-Quranul Karim disebutkan tentang dua pancang dua kalimah ini, tetapi ianya tidak digabungkan di dalam satu kalimah ataupun satu ayat. Antaranya kalau kita lihat dalam surah Muhammad, rujuk pada ayat yang ke-19, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, biasa mula tahlil orang mulakan macam ni kan, ketahuilah wahai semua bahawa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Wastaghfir li dzambik. Bila kamu dah kenal Allah, dah tahu, dah yakin, maka mohonlah keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, walil mu'minina wal mu'minat, dan juga kepada orang-orang beriman lelaki dan juga wanita. Sesungguhnya risalah penyampaian dakwah ini, setiap Nabi dan Rasul membawa kepada ketauhidan ataupun akidah yang kukuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas syariat itu ada masa-masanya, perjalanannya, caranya, pelaksanaannya itu berbeza berdasarkan kepada perutusan dan juga zaman. Zaman kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah pun jelaskan bahawasanya ia berdasarkan kepada lafaz asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sebagai miftahul Islam. Namun kalau kita lihat pada para nabi dan rasul, konsepnya itu sama, mengajak kepada bertuhankan Allah yang satu dan juga mengakui dan menerima nabi-nabi pada setiap zamannya itu. Kita ambil contoh yang mudah dalam surah As-Saff pada ayat yang ke-5, kisah tentang Nabi Musa alaihi salam. Wa idh qala Musa liqaumihi. Tatkala Nabi Musa alaihi salam berkata kepada kaumnya, ya qaumi lima tu'dhunani, kenapa kamu semua menganiaya aku? Waqad ta'lamun, dan sesungguhnya kamu telah pun tahu, kamu dah ada ilmu, anni Rasulullah, aku ini, kata Nabi Musa AS, adalah pesuruh Allah. Dan juga kemudian pada Nabi pesuruh Allah pada zamannya Nabi Musa. Begitulah juga Nabi Isa AS menyatakan pada ayat yang berikutnya, wa idh qala Isa bin Maryam ya Bani Israel, apabila Nabi Isa anak kepada Maryam berkata, wahai Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum, aku ini adalah utusan Allah kepada kamu semua. Lantas perutusan dan seruan itu konsepnya sama, tetapi meraihkan para nabi dan rasul apabila mereka ini berkomunikasi dan berdakwah dengan kaum masing-masing. Masya Allah Ustaz. Saya teringat bila disebutkan kalimah syahadah ni Ustaz, waktu saya sekolah rendah dulu, awal-awal masuk kelas tu cikgu suruh nyanyi dulu. Hebat. Masa sekolah rendah boleh ingat lagi tu. Lagu tentang syahadah ni kan. Dan bukan setakat lagu tu Ustaz, ada juga lagu tentang rukun Islam, rukun iman, dan menyebabkan sampai sekarang ni kita boleh ingat dan kita boleh hafal Ustaz kan. Macam nak minta Da'i Aiman untuk nasyid sikit. Okey, nanti kita boleh bernasyid bersama-sama dengan para penonton. Baik Ustaz, tapi persoalannya sahabat kita ni nak tanya Sahajatul Siddiq, bagaimanakah pendidikan awal bagi anak-anak yang lebih aula? Perlukah terapkan 5 rukun Islam atau 6 rukun iman itu terlebih dahulu untuk menguatkan akidah anak-anak itu sejak kecil? Apakah ia perlu selari di antara keduanya? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Nak yang mana dulu Ustaz? Ya.
Terima kasih kepada da'i dan juga soalan yang baik pada yang bertanya dan semua. Subhanallah, benar akidah ini adalah merupakan perkara asas yang mesti dimulakan pengajaran kepada anak-anak. Awaluddin ma'rifatullah. Pengenalan awal bagi agama ini adalah untuk mengenali siapa Allah Subhanahu wa taala. Untuk anak-anak berdasarkan kepada peringkat umur dan sebagainya, boleh dilihat dan juga dititipkan pengajaran berkaitan tentang akidah berdasarkan kepada kesesuaian. Contoh, boleh untuk diajar anak-anak ini di peringkat awal, rukun iman dan Islam itu sebenarnya boleh disekalikan di dalam pengajaran, tapi bukanlah berujuk kepada hafalan semata-mata atau mengharapkan mereka ini mengulang apa yang kita kata, tetapi ditunjukkan berdasarkan apa yang ibu ayah punya perlakuan. Antara yang boleh kita buat seperti mana contohnya, bila anak-anak ini melihat kepada, kita ajak dia untuk tengok matahari pada waktu siang, bulan pada waktu malam, tengok awan dan sebagainya, maka ini setidaknya kita mengajarkan kepada mereka tentang tauhid berkaitan tentang rububiyah. Allah itu sebagai Tuhan, kehebatan Allah itu diisi dan difahami dengan cara melihat apa yang Allah buat. Kita juga boleh mengajarkan anak-anak kita yang kecil tentang mereka mengesakan Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Allah buat yang ada pada diri mereka itu sendiri. Contohnya kita sebut ini tangan ni kita guna untuk makan kan. Maka ini Allah yang cipta. Disebutkan bahawa perkataan-perkataan dengan laras bahasa yang bersesuaian dengan anak masing-masing, lelaki ataupun perempuan, tujuan dia adalah untuk membawa mereka ini apa-apa sekalipun, sandarkan ianya, bawa balik, rujuk semula kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasa mungkin berbeza, larasnya juga tidak sama, namun konsepnya itu apabila ibu dan ayah faham, maka boleh untuk dibawa sama ada menerusi perlakuan rukun Islam ini, ada yang boleh dia buat, ada yang menunggu dan sebagainya. Tetapi dalam peringkat awal-awal ini, anak-anak dia taklid. Dia mengikut. Kita berdoa, tangan angkat tangan begini. Orang tanya, kenapa angkat tangan doa begini, kenapa tidak begini? Antara jawapan masa kita kecil adalah, tengok ayahku buat macam ni. Ada ayahnya begini, maka tangannya beginilah. Semuanya mengikut dan sebagainya. Kitalah ibu dan ayah kena pastikan yang diikut itu adalah yang bersandarkan kepada nas, insya-Allah. Maknanya ini pendidikan awal kanak-kanak bila mana anak-anak ini belajar daripada ibu dan ayah mereka. Dan masya-Allah kalau ibu dan ayah itu pagi-pagi dah kejut anak solat bersama-sama, dan ini merupakan satu didikan yang cukup baik, dan akhirnya dengan cara inilah dapat mendekatkan diri mereka kepada Allah SWT. Baik Ustaz, kita ada pemanggil talian nak bersama dengan Al-Fadhil Ustaz. Siapa di talian? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, kita bersama dengan Tuan Kiprawi daripada Miri, Sarawak. Teruskan dengan soalan. Soalan saya macam ni ya Ustaz. Ya. Bagaimana kalau kita berbahasa mengambil uduk dalam bahasa yang lain, boleh tak dibuat? Kiranya kalau kita beruduk dengan bahasa yang lain. Okey. Soalan yang cukup baik. Terima kasih Tuan Kiprawi dari Miri, Sarawak. Ini soalan yang orang kata cukup baik. Sebab apa Ustaz? Sebab bila kita melafazkan syahadah dalam bahasa lain Ustaz. Baik. Kalau biasa kita lafaz dalam bahasa Arab ni dalam bahasa lain. Baik. Apa pandangan Ustaz? Terima kasih pada da'i. Subhanallah, terima kasih pada Tuan Kiprawi jauh daripada Miri bertanya soalan yang baik. Yang pertamanya, kita meletakkan asas bahawa kita melakukan dan melaksanakan suatu perkara berdasarkan apa yang telah pun diajarkan dan diletakkan standardnya oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu berdasarkan pada hadis riwayat Ibn Umar radhiyallahu anhuma dan Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, lafaz syahadah yang asal itu adalah dalam bahasa Arab, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Namun bagaimana pula kalau sekiranya nak digunakan dan disebutkan itu dengan bahasa yang lain? Pertama sekali, syarat asas dia adalah seboleh mungkin, sekuat yang mampu adalah untuk dituturkan lafaz itu di dalam bahasa Arab yang asas seperti mana yang diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Namun berdasarkan pandangan antaranya daripada Imam Nawawi rahimahullahu taala yang menyatakan bahawa
di dalam syahadah ini, perkara yang paling besar yang menjadi tunjang adalah ikrar. Artinya rasa ketetapan dalam hati, faham, dan kemudian dituturkan untuk menunjukkan yang dia tahu dan apa yang dia faham. Dan ikrar di sini adalah kesaksian tentang dua perkara, iaitu nafi dan juga yang keduanya isbat. Kita menafikan semua yang lain itu, ada Tuhan-Tuhan yang didakwa oleh yang lain-lain, dan kemudian kita tetapkan illallah, ilaha la ilaha illallah, tidak ada Tuhan disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terbaik, ini berdasarkan pengalaman sedikit saya dululah, ketika sekitar 4 tahun lebih bertugas di Kedutaan Malaysia di luar negara, dan kita alhamdulillah ramai yang datang ke pejabat untuk mengucapkan dan melafazkan dua kalimah syahadah. Bahasa Arab bukan merupakan bahasa ibunda mereka. Ada di kalangan mereka yang kalau sebut pun jadi telo. Tapi apa yang kita buat yang terbaik adalah kita pandu. Sebelum itu kita tanya dan kita pastikan yang mereka ini nak ucap dua kalimah syahadah adalah kerana dengan ilmu, kehendak mereka, ikhlas kerana Allah, bukan kerana paksaan ataupun for any other convenience matters, tetapi mereka faham dan jelas. Kedua, kita pandu mereka sebaiknya untuk sebutkan di dalam syahadah itu di dalam bahasa Arab seperti mana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kalau sekiranya itu kita buat, kita juga tambahkan pula dengan penerangan tentang penjelasan ataupun terjemahan kepada ayat itu. Lalu disebut dalam bahasa Arab dulu, dan kemudian dia sambunglah pula dengan bahasa dia, sama ada dalam bahasa Inggeris dan sebagainya. Hukum asalnya dibolehkan kalau sekiranya nak mengucap syahadah di dalam bahasa lain, namun lebih cantik kalau sekiranya kita bawa bahasa Arab yang asal yang diajar oleh Nabi itu. Kalau dia tak boleh juga, tak mampu juga dan sebagainya, pengucapannya itu di dalam bahasa lain, walaupun tidak dalam sebutan yang asal, tapi benar-benar disertai dengan rasa ikhlas dan faham dan ilmu, maka syahadahnya diterima. Baik Ustaz, maknanya bila kita lafazkan dalam bahasa Arab, kita masukkan dalam hati itu dalam bahasa sendiri Ustaz. Benar. Sebab kadang ada yang tak faham dalam bahasa Arab ni, dan bila disebut dalam bahasa sendiri dia mula faham. Baik Ustaz, kita nak tahu juga Ustaz, ada di kalangan mereka ni yang masuk Islam diam-diam, tak nak bagi tahu orang. Boleh Ustaz? Selepas ni lah Ustaz, kita berehat seketika. Para penonton jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Baik Ustaz, setengah orang ni dia masuk Islam ni sebab ada makna. Mungkin dia terpikat dengan gadis-gadis orang Islam ni kan. Nampak cantik, dia berpudah pula, ya, putih pula tu kan. Jadi dia ni nak masuk Islam disebabkan wanita tu Ustaz. Jadi sahabat kita nak tanya soalan lah kan. Daripada Muhammad Faizal, bagaimana pula status seseorang yang melafazkan kalimah syahadah hanya semata-mata ingin berkahwin tanpa keyakinan pada Allah dan Rasul? Mohon perkongsian ilmu dari Ustaz. Terima kasih. Maknanya lebih kurang jugalah dengan soalan saya tadi Ustaz. Yang mana ada setengah orang ni dia diam-diam je masuk Islam. Tak tahu kata aku sebenarnya dah masuk Islam ni dah 3 bulan dah ni. Macam mana tu Ustaz? Silakan. Gandingan antara dua soalan tu cukup cantik Da'i. Dan juga terima kasih pada yang bertanya. Yang pertamanya, kita perlu untuk benar-benar menelusuri dan menekuni maksud dua kalimah syahadah. Dia adalah merupakan persaksian yang membawa tanggungjawab, janji dan sumpah setia. Ikrar yang kadang-kadang kita baca mingguan ataupun bermusim itu, dia adalah janji kita
dan juga sumpah setia. Macam mana pasangan kita nak tahu kita ni berjanji dan sumpah setia cinta selama-lamanya? Dia mesti diterjemahkan dalam bentuk perbuatan. Kerana syarat awal untuk kalimah syahadah ataupun menjadikan seseorang itu masuk Islam adalah dia mengucap dua kalimah syahadah, dan pengucapan dua kalimah syahadah itu adalah menjadi syarat kepada penerimaan setiap perbuatan dia. Subhanallah, pengalaman saya dulu bertugas sebagai penolong pendaftar perkahwinan, cerai dan rujuk luar negara di kedutaan kita. Seingat saya, lebih daripada 70 lah pasangan Masya Allah. yang saya sempurnakan majlis akad nikah mereka dan juga majlis pengislaman mereka. Benar, mentaliti yang ada menyatakan ini masuk Islam sebab nak kahwin dan sebagainya, dia suka kepada wanita Melayu terakhir. Dia berdasarkan rekod kita, kalau di luar negara ini orang-orang wanita yang bangsa Melayu yang berkahwin dengan mat soleh, ianya lebih ramai dan lebih tinggi daripada orang-orang lelaki Melayu yang berkahwin dengan minah solehah di sana. Aura wanita itu mungkin ada di situ. Jadi, yang pertamanya sekali adalah perkahwinan dan pengislaman adalah dua. Dua kalimah syahadah ini amat-amat penting. Tanpa keyakinan macam yang ditanya oleh Tuan Faizal tadi, tanpa keyakinan kepada Allah dan Rasul, syahadahnya itu tidak diterima. Ini menunjukkan bahawa perkahwinan itu bukan untuk convenience ataupun dua kalimah syahadah itu hanya sebagai kunci untuk berkahwin. Kita perlu menjelaskan, malah kita kena yakin bahawa mereka ini benar-benar nak masuk Islam, dan pada masa yang sama kemungkinan di antara faktor yang menjadikan terbukanya turunnya hidayah mereka ini adalah menerusi perjodohan ataupun perkahwinan. Satu pengalaman sendirilah kalau boleh saya kongsikan, Da'i. Pernah datang ke pejabat saya ketika saya bertugas di sana, seorang wanita Melayu Islam, pemegang pasport Malaysia, dan juga dibawa mat solehnya itu seorang lelaki warga sana. Datang, dia kata, "Imam, we would like to get married." Kami nak berkahwin. Jadi saya kata, okay, can I see the document, papers as usual lah, we go with the procedures. Dan yang wanita tu tunjukkanlah, tak ada masalah. IC kita ni bagi, dia akan tuliskan perkataan Islam di bawah tu, nampak. Bagi yang lelaki ini, bila saya minta dokumen pada dia, kita sebenarnya tidak ada sebarang prejudis sebab di sana terlalu ramai mat-mat soleh dan minah-minah soleha yang beragama Islam. Jadi sekadar kita nak minta dokumen. Jadi bila saya minta kepada dia, dia jawab, "I'm an atheist." Dia kata, saya adalah orang atheist, saya adalah non-believer, saya tak percaya pada Tuhan. Lalu dia kata pada saya tanya pada dia, "I'm truly sorry, if that's the case, I cannot in any way solemnize the marriage." Tak boleh untuk saya nikahkan. Dia pun berdiri, dia marah, dia tepuk meja, dan memang pejabat saya di sana ni, saya memang segala jenis PL semua kita nampak, kan, terbang segala benda kan, marah dan sebagainya. So dia kata, if I take this woman to any rabbi or any synagogue, any churches, any rabbi or any priest can solemnize the marriage without any question asked. Lalu ditanya, kenapa Islam menyusahkan? Dah nak kahwin, ucap dia dua kalimah syahadat sebab nak kahwin, kenapa Islam nak susahkan? Lalu jawapan saya berdasarkan kepada syarat tadi, janji dan sumpah setia ini adalah syarat penerimaan segala perbuatan yang lain. Saya kata, in Islam or in accordance to Islam, marriage, perkahwinan dalam Islam is an act of worship. Dia adalah satu ibadah, dan syarat penerimaan perbuatan namanya ibadah adalah dengan dua kalimah syahadah yang diyakini dan difahami maknanya. Bukan menyusahkan, tetapi bila perkahwinan itu kita anggap sebagai ibadah, maka kalau ada orang mengucapkan dua kalimah syahadah tanpa persaksian, tanpa ikrar, tanpa taat setia, tanpa janji, tanpa faham dan juga akui Tuhan, Allah sebagai Tuhan dan juga Nabi SAW sebagai Rasul, maka perkahwinan itu tidak berlaku dan dua kalimah syahadah itu juga tertolak. Lantas paling penting kepada pasangan yang ingin berumah tangga untuk memastikan bahawa biarlah mungkin bakal menantu kita ini tidak punya apa-apa. Yang penting akidahnya itu dulu benar. Kalau segalanya itu diisi dan dilihat perhiasan materialnya itu hebat,
tetapi isi dalam akidah dan kefahaman itu tidak bersifat tuntas, maka perkahwinan itu kemungkinan mempunyai cabaran yang besar di dalam memastikan untuk dijadikan sepanjang tahun 10, 20, 30 tahun perkahwinan itu untuk dijadikan sebagai satu ibadah. Baik Ustaz, saya pun ada satu pengalaman yang mana saya pergi ke sebuah rumah ni yang mana wanitanya orang Islam. Tapi lakinya mat soleh bab kata Ustaz tadi. Tapi persoalannya wanita Islam tu sendiri tidak mengamalkan cara hidup Islam. Samalah macam yang tadi yang Da'i sebutkan tadi tu. Dia Islam tapi dia tak nak bagi tahu. Dia diam dan sebagainya. Ada juga saya alami pelajar-pelajar kita di sana, orang-orang Malaysia yang lama duduk di sana. Mereka ini tidak punya keyakinan pada awalnya. Bukan tidak yakin pada Allah dan Rasul, mereka ucap 2 kalimah syahadah, tapi tidak yakin daripada sudut kemahiran nak berkomunikasi ataupun nak interpretasi syahadah mereka itu dengan keluarga mereka yang ada di Malaysia, dengan rakan-rakan mereka yang sebelum ini tahu bahawa mereka itu bukan Islam. Lantas strategi dakwah yang kita guna pakai adalah syahadah mereka itu sah kerana mereka yakin, mereka faham. Kita perlu untuk titipkan kepada mereka some interpersonal skills. Berasa untuk pengurusan keawalan kendiri berdasarkan kepada kemahiran-kemahiran agar mereka rasa yakin bahawa mereka ini bukan seorang-seorang. Ada yang makan masa berbulan, bertahun baru bagi tahu pada orang-orang yang rapat dengan mereka seperti kawan-kawan ahli keluarga. Tak tahu, Ustaz? Kawan-kawan tidak tahu, namun ia tidak menghalang 2 kalimah syahadah yang dia lafazkan itu dengan yakin dan dia faham ianya sah. Isunya adalah bagaimana kita nak memberikan keyakinan kepada dia bahawa Islam ini bukan untuk disimpan. Syarat asasnya ia perlu dikongsi, ia perlu diisytiharkan. Entah kalau kita tengok di Makkah pun zaman Nabi SAW ada dakwah secara sembunyi ataupun terhad dahulu dan kemudian barulah all out kepada semua. So, masing-masing dengan peringkat masing-masing, ada yang perlukan masa yang lama, ada yang mungkin boleh terus untuk punya keyakinan, dia berbezalah antara seorang dengan yang lain. Allahu Akbar. Ini cabaran dan ujian bila mana kita mendepani satu situasi bila mana pasangan kita ni baru saja masuk Islam. Baik Ustaz, tadi kita bicarakan tentang orang yang baru masuk Islam Ustaz, dan mungkin ada di kalangan mereka masuk Islam tapi tak amalkan Islam. Kita takut imannya terbatal, takut syahadahnya terbatal. Jadi sahabat kita ni ada satu soalan cukup menarik daripada Izudain. Dalam situasi manakah syahadah seorang itu boleh terbatal ataupun murtad? Nauzubillah. Silakan Ustaz. Terima kasih pada yang bertanya. Da'i, subhanallah, banyak perkara-perkara menyebabkan terbatalnya syahadah. Antaranya adalah dengan, seperti kita masuk umum, 2 kata kunci yang besar, iaitu satu syirik, yang keduanya kufur. Subhanallah, kufur ini nanti ada ruang kita akan perjelaskan dan perincikan sebab kufur ada banyak jenis. Jangan senang-senang kita sebut ini kufur, ini kafir dan sebagainya. Tapi saya ambil yang ini, menyantuni soalan ini dengan melihat pada syirik terlebih dahulu. Menyengutukan Allah, membatalkan syahadah. Dan menyengutukan Allah ini ada banyak ruang dan banyak cara yang kita perlu berhati-hati. Yang pertamanya, antaranya kalau kita sekutukan Allah itu secara zat Allah. Maksudnya adalah seseorang itu dia rasa yakin bahawa ada sifat-sifat makhluk yang sama dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala di sudut kekuasaannya. Maka ini boleh menyebabkan syahadahnya itu terbatal. Kerana Allah sifatnya laisa kamithlihi syai'. Allah itu tidak sama dengan apa yang boleh dan langsung tak terjangkau oleh manusia fikirkan dari sudut similarity, persamaan dan sebagainya. Syahadah itu juga boleh terbatal apabila berlakunya menyengutukan Allah ataupun syirik secara perbuatan. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh mana-mana makhluk yang menunjukkan bahawa dia melakukan sembahan selain daripada sembahan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sembahan ini maksudnya apa? Kita rujuk kepada Al-Quran, lihat kepada bagaimana Nabi SAW secara tuntasnya memperincikan cara bagaimana pelaksanaan sesuatu ibadah dan perbuatan. Dan juga menyengutukan Allah ini juga berlaku dari sudut ibadah bila sembahan, mengagungkan atau mencintai, rasa ada affection itu kepada yang lain daripada yang pada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun aku sayang Allah juga tapi yang ni pun suka juga. Subhanallah, bila itu ditunjukkan daripada sudut pemahaman dan kemudian perbuatan, maka itu juga boleh menyebabkan syahadah itu wal'iyadzubillah terbatal. Baik Ustaz, bila mana seorang itu mensyirikkan Allah SWT, maka terbatallah syahadahnya. Tapi bila dia dah menduakan Allah pada ketika itu, menyesallah Ustaz.
Tadi sahabat kita dia tanya satu soalan yang cukup menarik pada Aiman Azuddin. Bagi mereka yang kufur mensyirikkan Allah, adakah wajib memperbaharui syahadahnya? Dan ada peluang lagi ke Ustaz untuk dia kembali kepada Islam? Ya. Mensyirikkan Allah ataupun dalam konsep kita panggil sebagai istilahnya adalah murtad. Subhanallah, kalau kita lihat di dalam Perlembagaan Persekutuan Negara kita juga, ya, Malaysia bukan satu-satunya negara di dunia ini yang meletakkan agama itu Islam sebagai agama persekutuan ataupun yang paling atas. Arab Saudi, Mesir, Jordan, Syria dulunya, Brunei Darussalam dan sebagainya. Banyak juga negara-negara di dunia, saya sekadar memberikan perbandingan helikopter view, di dunia ini yang meletakkan di dalam perlembagaan mereka bahawa Kristian adalah merupakan agama yang rasmi bagi negara mereka berdasarkan kepada populasi penduduk dan sebagainya. Republic of Ireland, Spanyol, Argentina, Nicaragua, Panama, itu semua ada di dalam perlembagaan mereka tentang agama yang mereka pilih sebagai agama yang teratas. Kenapa saya katakan ini? Kerana yang pertamanya adalah memperbaharui ataupun tidak, dia peraturan. Satu peraturan agama, satu lagi peraturan dari dalam kehidupan. Kerana itulah kalau kita perhatikan di dalam perlembagaan kita, pemeliharaan terhadap syahadah ini dia wujud di dalam banyak tempat. Perkara 3, kurungan 3, 10, kurungan 4, 11, kurungan 3 dan 11, kurungan 4 dalam perlembagaan. Juga perkara 160, kurungan 2. Tujuan nak tunjukkan apa? Isu akidah ini, tanggungjawab paling besar yang menjaganya adalah pemerintah ataupun negara itu sendiri yang memegang tampuk pemerintahan. Lalu turun sampai ke bawah di peringkat pelaksanaan. Jadi, bagi mereka yang subhanallah dalam kehidupan mereka diuji dan akhirnya mereka ingin kembali. Mereka ingin kembali semula ke jalan yang asal, maka miftahul Islam, pintu kunci masuk Islam itu adalah dengan mengucapkan semula 2 kalimah syahadah. Ingat surah An-Nisa ayat 48, Allah Subhanahu wa taala menyatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Semua dosa-dosa yang lain Allah ini pengampun dan pemurah, Allah akan ampunkan kecuali dosa menyengutukan dan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan dia terkeluar daripada Islam. Jadi kalaulah Allah, kita doakan Allah berikan hidayah pada dia nak masuk semula, kunci masuk pada Islam ini adalah 2 kalimah syahadah. Okey, itu pentingnya kita melafazkan kalimah syahadah, dan saya rasa mungkin itulah jawapannya Ustaz ya. Setiap hari kita paling kurang 9 kali melafazkan syahadah sebab kita kena sentiasa renew Ustaz. Dia jadi peraturan. Jadi peraturan. Baik Ustaz, selepas ini kita akan bicarakan lagi tentang kalimah syahadah. Para penonton, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Baik, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita nak raikan soalan di Facebook bersama dengan sahabat kita Nur Dahlia Biru. Dia nak lebih jelas lagi Ustaz apa yang Ustaz cerita sebentar tadi. Adakah nafi dan isbat merupakan rukun kepada syahadah tauhid? Bolehkah Ustaz huraikan apakah yang perlu kita fahami syarat bagi penggunaan kalimah syahadah ini? Mohon pencerahan Ustaz. Silakan. Terima kasih pada Dahin dan juga soalan yang baik. Terima kasih kepada yang bertanya, semua pengikut, penggemar setia kepada program Tanyalah Ustaz TV3, biar tahu jangan keliru. Itu tagline Aiman, saya ambil sikit, ambil feel. Subhanallah, pertama, rukun dalam 2 kalimah syahadah ini benar dia ada 2, iaitu yang pertamanya adalah nafi, yang keduanya adalah isbat. Nafi ini maknanya menafikan, menidakkan, buang habis. Bukan buang sikit-sikit, buang semua. Throughout, segala-galanya, segala sembahan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi konsep la ilaha illallah itu adalah
mulakan dengan kata nafi la, artinya tidak, kita buang dulu semua dan kemudian kita letakkan yang satu-satunya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, di situlah datangnya nafi ini digandingkan dan disekalikan dengan isbat. Isbat ini maknanya menetapkan sifat ilahiyah, menetapkan sifat sembahannya itu, caranya, perlakuannya, fundamentalnya, ianya sembahan yang khusus hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dah buang dah semua bentuk fahaman ataupun ideologi Tuhan-Tuhan yang lain ini kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita lihat dalam surah Zukhruf ayat 26 dan juga 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi. Tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada bapanya dan juga kepada kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku suci, aku ini langsung tak ada kaitan, tak nak ambil pot istilah orang, aku ni langsung tak ada kena-mengena, buang semuanya dengan apa yang kamu semua sembah pada ketika itu. Kaum Nabi Ibrahim AS menyembah selain daripada Allah. Ini menunjukkan bahawa dalil berkaitan tentang nafi. Nabi Ibrahim menafikan semua sembahan yang bapanya dan kaumnya itu sembah kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana datangnya isbat? Pada ayat yang berikutnya, illallazi fatarani fa innahu sayahdi. Melainkan apa yang telah pun difitrahkan, yang Allah dah masukkan insting dalam diri aku ini, kerana Allah Subhanahu Wa Taala itu sifatnya memberi hidayah agar orang pergi kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga petunjuk. Di sinilah konsep nafi dan isbat itu. Jadi untuk kita faham bagaimana penggunaan kalimah syahadah, yang pertamanya kalimah syahadah ini tidak sekadar disebut, tetapi ia mesti diletakkan sandarannya itu dengan dalil dan juga dengan ilmu. Al-ilmu ataupun keilmuan adalah sangat-sangat penting untuk kita melihat syarat kalimah syahadah itu dia diterima. Lalu bila kita menuturkan dua kalimah syahadah ini, kita mesti ada ilmu dan tahu tentang maknanya. Dan kemudian kita kena fahami apa maksudnya. Dah tahu dah perkataan Allah maknanya ini, Muhammad maknanya ini, kita kena tahu pula kefungsian Allah itu bagaimana dan tanggungjawab kita kepada Allah dan juga Rasul, kita faham maksud kalimah. Lalu kalau orang menuturkan dalam keadaan yang jahil, dia lihat orang Islam nyanyi ataupun lagukan nasyid dua kalimah, dia pun sama juga. Itu tidak menjadikan dia sebagai seorang yang Muslim ataupun dua kalimah syahadah. Sebab dua kalimah syahadah ini bukan sekadar sebutan, dia kena disebut berdasarkan prior to his or her basic ataupun knowledge yang kena ada ilmu itu terlebih dahulu. Dan ini kalau kita lihat macam kita katakan tadi surah Muhammad ayat 19, fa'alam annahu la ilaha illallah. Kedua, penggunaan kalimah syahadah ini adalah berdasarkan kepada al-yaqin. Penutur dua kalimah syahadah itu dia mesti ada keyakinan bahawa yang disebut itu benar-benar Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya itu dia tidak ada sebarang syak. Dan kalau kita lihat ini ada dalam potongan surah Al-Hujurat ayat yang ke-15, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan juga beriman kepada Rasulnya, thumma lam yartabu, dan kemudian mereka tak ada rasa syak wasangka, mereka tidak ada rasa ragu-ragu, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim, dan mereka pun tunjukkan, buktikan dua kalimah syahadah itu dengan usaha bersungguh-sungguh mereka, dengan kekuasaan dan juga kemampuan mereka, harta benda yang ada pada diri mereka, fi sabilillah, pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, ulaika humus shadiqun, mereka lah orang-orang yang benar. Syahadah dua kalimah yang benar bermula dengan dua syarat yang asas. Ada lagi lah yang lain, iaitu pertamanya ada yakin dan yang keduanya kena ada ilmu pengetahuan. Okey, baik Ustaz. Ini perkara penting dalam kita nak menggunakan kalimah syahadah. Tapi Ustaz, orang ni dia dah yakin. Dia masuk dalam Islam dan dia tidak mensyirikkan Allah SWT. Tapi masalahnya dia ni tidak mengamalkan hidup cara Islam, masih dengan kehidupan maksiatnya seperti dia sebelum pada Islam. Mana tidaknya pasangannya pun, orang Islam tu pun tidak mengamalkan cara hidup Islam. Jadi macam mana dengan status syahadah dia ni Ustaz, boleh pakai ke? Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Da'i, soalan yang sangat baik.
pengalaman da'i juga berhadapan dengan orang-orang sebegini di luar negara ada similariti dengan apa yang pernah saya lihat. Berkahwin dan sebagainya, masuk Islam, solat, tapi bila kita masuk rumah mereka di luar negara tu, sama ada suaminya ataupun isterinya, tak kiralah bangsa apa sekalipun, minuman-minuman keras itu ada. Jadi perbuatan-perbuatan yang jelas menunjukkan ianya adalah daripada al-kabair itu ada. Namun back to basic. Yang pertama, kalau selagi mana orang itu dia tetap meyakini dan juga memahami bahawa Allah Subhanahu Wa Taala adalah satu-satunya Tuhan, dan meyakini tanpa syak ragu-ragu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan pesuruh Allah, perbuatan-perbuatan yang dia buat itu tapi tidak mengingkari dua kalimah syahadah, dia masih Muslim. Lantas di sini akidahnya itu ada, cuma mungkin tertutup, tersimpan jauh ke dalam dan juga ke bawah. Fungsi kita dalam dakwah lah yang untuk menunjukkannya. Apa yang kita boleh buat? Kalau di luar negara, contohnya bila berhadapan dengan situasi sebegini, atau mungkin dalam negara, pertamanya adalah mereka perlukan support. Mereka perlukan bantuan dan assistant. Dan bantuan ini datang daripada ziarah. Sering melihat, pergi ke rumah mereka, kemudian dah 2-3 kali, sembang biasa kosong, kali keempat ataupun kelima, pergi dalam waktu solat, minta izin untuk solat, tunjukkan kepada mereka, bukan dengan masuk, ambil botol arak tu, campak, buang, sebagainya, subhanallah. Strategi dan juga dakwah ini dia ada seninya dengan caranya. Dan kita terus mendoakan mereka agar dosa-dosa besar yang mereka masih bergelumang ini, pertamanya dia tidak mengganggu gugat dua kalimah syahadahnya. Memang tak cantik sebab dia bila ikrar janji lafaz setia ini dia mesti ada perbuatan, tapi perbuatan tu tak kena. Tapi dalam masa yang sama kita kena ingat kita ini menyampai, Allah juga pemberi hidayah. Jadi kena berterusan untuk sampaikan. Maknanya ini satu konsep dakwah yang perlu kita belajar pada Nabi SAW, iaitu secara hikmah, Ustaz. Benar. Baik. Ustaz, kita nak tanya para penonton lah. Para penonton, cuba teka. Siapa orang yang paling banyak melafazkan syahadah dalam sehari? Di surau kita lah. Siapa dia? Tok Bilal. Tok Bilal lah paling banyak melafazkan syahadah dekat surau. Mesti dengar ada yang versi Piramli pun ada yang versi Saudi pun ada, macam-macam versi ada, Ustaz. Jadi Ustaz, sahabat kita ni ada satu soalan tentang Tok Bilal ni. Kalimah syahadah turut dilantun semasa azan. Apabila kita menjawab azan, adakah itu bermakna kita memperbarui syahadah kita? Daripada Intan Zurina Abdul Razak. Terima kasih. Bagaimana tu, Ustaz? Ya. Terima kasih kepada da'i dan juga bertanya soalan yang baik. Jaddidu imanakum. Pesan pada kita agar kita sentiasa memperbaharui iman kita. Dan iman ini seperti mana yang kita sedia maklum, dia adalah merupakan gabungan 3 pancang yang disekalikan supaya dia harmoni. Iaitu tasdiq, ada rasa yakin, dan yang keduanya takrir, disebutkan, dimanifestasikan, dan yang ketiganya adalah amal, artinya dilakukan ataupun dibuat. Subhanallah, kalau sekiranya kita tidak melakukan wal'iyadzubillah perkara-perkara yang boleh membatalkan syahadah kita yang dah diucapkan itu ianya terus valid. Lalu tidak ada sebarang keperluan untuk memperbaharui syahadah. Tetapi syahadah 2 kalimah ini dengan lafaz yang ada dalam azan ataupun dalam iqamah ataupun dalam zikir-zikir kita, ia bukan kita baca itu, ia dari satu sudut boleh membawa makna memperbaharui, tapi memperbaharui itu bukanlah kerana syahadah yang awal-awal yang kita dah sebut dulu, tahun dulu terbatal, tidak. Tetapi ia menjadi satu tazkirah, satu peringatan kepada kita agar kita benar-benar teliti dan faham bahawa isu berkaitan syirik dan juga kufur ini ia terlalu kritikal. Lantas tidak ada salahnya kalau sekiranya diperbarui, malah lafaz azan dan juga iqamah itu seperti mana yang disyariatkan dan diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan kepada kita satu peringatan pada diri, yang keduanya kekuatan kepada iman berkaitan tentang yakin dengan Allah dan juga baginda sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiganya menjadi modal bila diulang dan diulang, dia jadi modal untuk penyubur dan pencetus motivasi semangat untuk kita mengekalkan, menjadikan diri kita sentiasa dalam kebaikan. Okey Ustaz, inilah dia dalam kita menjadi seorang mukmin yang betul-betul beriman kepada Allah SWT, kita perlu lihat
tentang maksud di dalam syahadah tersebut, iaitu kita menafikan segala Tuhan yang ada di dunia ini, semata-mata yang ada itu yang esa Allah Subhanahu Wa Taala, dan penyaksian bahawa Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Baik, kita dah tamat di T3 Ustaz. Ya. Dan para penonton, jangan ke mana-mana, kita akan sambung lagi perbincangan kita berkaitan dengan kalimah syahadah lagi 30 minit di TV9. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kembali selepas ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada para penonton yang terus setia bersama dengan kami pada hari ini dalam topik akidah, iaitu berkaitan dengan kalimah syahadah. Baik Ustaz, saya teringat akan sebuah kisah yang mana dalam satu peperangan Ustaz, ada seorang tu terbunuh seorang lelaki yang telah melafazkan kalimah syahadah. Lalu ditegur oleh baginda SAW. Dan kerana apa? Setiap orang yang melafazkan kalimah syahadah ini ada hak-haknya. Jadi sahabat kita ni ada satu soalan Ustaz, daripada Siti Nurbayah ni Ustaz. Apakah kaitan amar ma'ruf nahi mungkar dengan hak kalimah syahadah yang perlu kita lakukan dan fahami bagi seorang yang telah mengucapkan kalimah syahadah itu? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Persilakan Ustaz. Terima kasih kepada da'i dan juga kepada yang bertanya, soalan yang baik, subhanallah. Yang da'i sebutkan tadi itu antaranya adalah dalam hadis sahih berlaku kepada seorang sahabat Nabi yang bernama Usamah bin Zaid radhiyallahu an. Semua orang tahu hebatnya Usamah ini, muda-muda dah dilantik sebagai ketua ketumbukan tentera, panglima dan sebagainya. Dalam satu peperangan, dia telah membunuh seorang yang bila nak bunuh tu orang tu sebut la ilaha illallah. Lawan punya lawan, akhirnya bila dah kalah tu dia sebut la ilaha illallah. Tapi akhirnya lelaki itu dibunuh juga. Lantas bila balik ke Madinah dan disampaikan pada Nabi SAW peristiwa itu, baginda Rasulullah SAW bertanya kepada Usamah, ya Usamah, wahai Usamah, aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah? Yang bermaksud, adakah kamu terus membunuhnya juga selepas dia berkata la ilaha illallah? Tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Ada isbat dan nafi di situ, dua kalimah syahadah. Lantas kata, jawapan Usamah sebagai membela diri dia dan juga nak menjustifikasikan rasional perbuatannya itu, dia kata, qala innahu kana muta'awwidzan. Wahai Nabi, yang ucap la ilaha illallah tadi itu memang musuh dan mereka memerangi kita. Kita lawan mereka dalam perang, tapi bila mereka dah kalah, senjata dah jatuh, lalu dia sebut itu untuk tujuannya muta'awwidzan, hanya nak berlindung, hanya nak memelihara nyawanya, hanya nak menyelamatkan diri dia dan terselamat daripada dikalahkan ataupun dibunuh oleh orang Islam. Mendengarkan pertanyaan itu, subhanallah, hadis yang indah ini, Nabi SAW ulang balik soalan tadi. Ya. Nabi tak respon pun kepada soalan daripada jawapan ataupun alasan yang diberikan oleh Usamah. Nabi ulang balik soalan yang sama. Aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah. Kamu masih nak bunuh dia lagi walaupun dia dah sebut la ilaha illallah. Secara ringkas, hadis yang panjang, yang pertamanya adalah besarnya impak dua kalimah syahadah ini. Penafian dan juga isbat, ianya sangat besar kerana dia akan memberi impak sebagai salah satu daripada hak yang mesti diberikan tanggungjawab kepada orang yang telah pun mengucapkan dua kalimah syahadah. Apa haknya? Yang pertamanya adalah untuk dipelihara dan dijaga
persaksian dan juga janji lafaz taat setianya itu. Keduanya, haknya itu adalah orang-orang yang beriman tidak dibenarkan untuk membunuh mana-mana orang beriman yang lain kecuali dengan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Ketiga, memberi pengajaran kepada kita betapa jangan dinilai seseorang itu berdasarkan kepada konteks ataupun situasi. La yaqdina hukmun baina itsnain wa huwa ghadban. Hadis Nabi yang bermaksud jangan seseorang itu ataupun sesiapa saja jadi hakim, dia buat keputusan dengan emosi ketika tengah marah. Orang tengah marah, mood tak berapa kena, angin datang puting beliung dan sebagainya. Masa tu buat keputusan, ia mungkin membawa kepada keputusan yang tidak baik. Nabi SAW bertanya, tidak juga nak menunjukkan sebagai tajrih kepada sahabat dan kepribadian kehebatan para sahabat, tapi sekadar nak menunjukkan bahawa dengan dua kalimah syahadat ini, subhanallah, kita jumpa ramai orang yang baru masuk Islam yang belum tahu apa-apa dan tak sempat pun lagi nak buat perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan amal ibadah yang lain. Haknya adalah untuk diberikan sokongan dan diberikan peluang untuk melakukan kebaikan, kerana setiap kali kita mengislamkan orang, pertama sekali yang saya akan minta kepadanya bila dia dah ucap dua kalimah syahadah, saya akan kata dia, brother ataupun sister, please make doa for me. Doakan saya. Kerana doa mereka ini, bila dia ucap dua kalimah syahadah dengan keyakinan dan pengetahuan, dia adalah orang yang hak mereka ini baru masuk Islam, dia adalah orang yang suci umpama baru dilahirkan oleh ibunya. Kita ini dengan pelbagai karat-karat dan sebagainya, subhanallah, kita minta dia doakan, make doa for me, for my family dan sebagainya. Ia adalah merupakan suatu suasana yang indah. Jadi selepas daripada itu barulah dititipkan tentang amar ma'ruf nahi mungkar dan sebagainya. Tapi masalahnya Ustaz, kita tak tahu apa yang ada dalam hati orang kafir tadi tu yang mengucap Islam tu. Betul. Itu juga dalam sepotong hadis sahih Nabi SAW yang lain menyatakan bahawa kamu tahu ke apa yang ada dalam hatinya di dalam situasi yang lain? Kamu tahu tak apa yang terdetik di dalam hatinya? Jawapannya adalah tidak tahu. Ianya adalah merupakan milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini berdasarkan apa yang kita tahu dan kita nampak, maka kita cuba laksanakan. Tetapi yang akhirnya itu kerajaan bagi diri kita adalah hati. Atas hati itulah yang sebaiknya diisi dengan perkara-perkara yang menenangkan, agar hasilnya itu daripada al-jawarih, anggota tubuh badan kita yang luar itu juga akan menjadi sesuatu yang menenangkan juga. Masya Allah Ustaz, sebab itulah kita kena selalu amalkan syahadah ni Ustaz. Jadi bila sebut pasal amalan syahadah ni Ustaz, sahabat kita Nur Ashikin ada satu soalan menarik Ustaz. Okey, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i, soalan saya, apakah kelebihan terhadap umat Islam yang melafazkan kalimah syahadah setiap kali solat 5 waktu dan amalan-amalan sunat yang lain? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Ustaz dan Da'i. Nur Ashikin Parit Bunta Perak. Silakan Ustaz. Ya. Terima kasih kepada Da'i dan juga yang bertanya, soalan yang baik. Subhanallah. Melafazkan syahadah dalam solat dan amalan-amalan sunat dan juga sebagai zikir, sebagai pembuka bicara ataupun kata dalam mana-mana majlis sebagainya, kesemuanya ini di mana sahaja sudah tentu ianya memberikan kepada kita keyakinan dan juga keinsafan kepada diri tentang siapa kita dan bagaimana konsep ilah ataupun Tuhan, sembahan itu yang sebenarnya. Tak ada kelebihannya adalah bila kita ulang-ulang akan menjadikan kita orang yang mudah untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Allah berikan kepada kita hari ini nikmat iman dan juga Islam. Nikmat ini nikmat yang akan menjadi pemisah di hari akhirat nanti, sama ada ke syurga ataupun wal'iyadzubillah ke neraka. Dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam sepotong hadis sahih menyatakan bahawa siapa yang menyebutkan la ilaha illallah haramallahu alaihi nar, Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan kepadanya itu, sebut dua kalimah syahadah ini, daripada api neraka. Tapi bukanlah bermakna hanya dengan ucap dua kalimah syahadah yang lain tak buat. Tidak juga. Di situ datangnya pendetailan dan perincian rukun Islam dan juga digandingkan dengan rukun iman. Kelebihan juga menjadikan kita bila mengulang-ulang lafaz dua kalimah syahadah dalam solat, luar solat, menjadikan kita orang yang banyak berfikir. Kita hebat bila kita dapat pakai dan juga mengeksploitasi secara positif kekuatan intelektual yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Quran itu bukan sedikit dalam Al-Quran Al-Karim Allah sebut
la'allahum tatafakkarun liulil albab dan sebagainya. Penting untuk orang gunakan akal fikiran bawa sekali, menjadikan kita lebih mencintai Allah, bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Juga kelebihannya menjadikan kita orang yang sentiasa menginsafi dan mengingati kematian, dan juga mencintai akhirat. Baik Ustaz, saya ada satu soalan Ustaz yang mana kita dah bersaksi dah memang tak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah ni. Tapi kenapa kita kena bersaksi juga Nabi Muhammad ni pesuruh Allah? Selepas ni Ustaz para penonton jangan ke mana-mana. Selepas ni Ustaz akan jawab. Kembali selepas ini, tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton sekalian, ada satu soalan saya nak ajukan kepada Al-Fadhil Ustaz. Ada setengah orang ni, dia memang dah bersaksi dah. Memang dia tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi, kenapa sambungannya kita kena bersaksi Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah? Jangan tukar siaran lagi. Tunggu Ustaz terangkan terlebih dahulu. Baik, dipersilakan Ustaz. Baik, terima kasih Da'i. Subhanallah, soalan yang baik. Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kita tentang gandingan ini ada banyak. Bila Allah sebut solat, Allah gandingkan dengan zakat. Allah sebut taat Allah, Allah sebut dalam Al-Quranul Karim sebagai perintah ati'ullah wa ati'ur rasul. Daripada sudut itu, ketaatan pada Rasul juga bermakna ketaatan pada Allah. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Subhanallah, banyak. Kalau kamu cinta Allah, maka syaratnya adalah kamu kena ikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas gandingan itu adalah kerana juga konsep perutusan para nabi dan rasul sebagai nazir, dan yang keduanya sebagai bashir, sebagai pemberi amaran dan juga sebagai pemberi khabar gembira. Kerana itu ungkapan lafaz dua kalimah syahadah ini ada nafi, ada isbat, dan juga perutusan Nabi SAW, percaya dan yakin kepada para nabi dan rasul juga termasuk daripada rukun-rukun iman. Maka ia adalah merupakan kesempurnaan kepada dua kalimah syahadah itu sendiri. Maknanya Ustaz, bila mana kita mentaati Rasul, iaitu kita buat sunnah-sunnah Nabi, kita ikut apa yang Nabi suruh, maknanya itu sebenarnya tanda ketaatan kita kepada Allah SWT. Betul Ustaz? Benar. Ya? Baik, Ustaz, kita ada satu soalan yang cukup menarik daripada sahabat kita Ustaz. Apakah kelebihan bagi mereka yang dapat mengucapkan kalimah syahadah sebelum menghembuskan nafas yang terakhir? Orang kata kalau dapat sebut lafaz la ilaha illallah ni Ustaz, boleh masuk syurga. Apa pandangan Ustaz? Terima kasih kepada da'i dan juga kepada yang bertanya. Subhanallah, soalan yang baik. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang perkataan akhirnya itu adalah la ilaha illallah, nafi dan juga isbat ketauhidan dan akidah pada Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi sebab untuk dia untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Husnul khatimah dia bukan milik manusia. Artinya kita tidak menentukan bagaimana pengakhiran seseorang. Yang perlukan adalah istiqamah ataupun penerusan dan konsisten itu. Bila kita buat baik, kita tidak tunggu last minute. Di saat yang akhir baru kita lakukan kebaikan. Kita kena minta pada Allah agar kita berterusan buat kebaikan. Kerana itu Nabi mengajarkan pada para sahabat untuk berdoa setiap kali lepas salat fardu. Doanya adalah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, minta bantu, tolong aku ya Allah, tolong aku 3 perkara ya Allah. Lepas solat amalkan yang ini. Ya Allah, bantu aku supaya sentiasa ingat kamu. Ingat ini dengan cara ingatan dalaman yang orang tak nampak. Ingat juga dengan cara sebutan. Seperti mana ucapan la ilaha illallah dan sebagainya. Dan juga ya Allah, bantu aku untuk sentiasa mensyukuri dan berterima kasih padamu. Dapat banyak, syukur pada Allah. Dapat sikit pun kena syukur juga. Dan juga ya Allah, bantu aku untuk memperbaiki amal ibadat aku. Kematian adalah penutup segala amalan dan ibadah. Lantas yang terbaik, husnul khatimah, penutupnya adalah dengan melakukan perbuatan yang baik. Orang yang sakit, diambang kematian dan sebagainya, sampaikan, dinyatakan bahawa tidak perlu sampai ke peringkat dah dia tak larat nak sebut la ilaha illallah ataupun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mungkin sebut Allah dan sebagainya. Mungkin sebutan itu tidak terkeluar, tapi yang penting hatinya itu boleh sebut secara dalaman, sebut Allah. Insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan itu sebagai sebab husnul khatimah
with regards dengan apa yang dia dah buat sebelum-sebelum ini, mungkin ada yang baik ataupun ada yang sebaliknya. Husnul khatimah adalah satu daripada usaha yang terbaik untuk kita berpisah dengan dunia ini dengan cara yang terbaik, dan insya-Allah Allah juga yang mengetahuinya sebagai sebab untuk masuk dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik Ustaz, biasa kalau orang meninggal dunia Ustaz, kita akan buat tahlil. Ya. Dan tahlil ni bagus Ustaz, sebab kita melafazkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada kaitan ke Ustaz dengan kematian orang tu tadi dan juga tahlil yang kita buat tadi Ustaz? Tahlil, talqin dan sebagainya ya biasanya digandingkan ataupun disekalikan in conjunction, bersempena, bersesuaian dengan ta'ziah ataupun mana-mana peristiwa ataupun ujian kematian dan sebagainya. Fungsinya adalah untuk memberikan kesedaran dan juga tazkirah kepada yang hidup. Dan dalam masa yang sama untuk kita menyadari dan meyakini bahawa kita masih lagi ada ruang untuk terus menyampaikan dan membantu mereka yang telah pun tertutup pintu mereka untuk buat amalan. Tidak ada masalah untuk kita laksanakan. Cuma yang pentingnya adalah kita buat itu bukan kita buat tu alhamdulillah ini memang buat ni untuk si mati ni. Kena ada juga sikit untuk dia sebagai ini pengajaran untuk aku juga. Jangan balik kenyang saja. Balik itu biar orang kata nuraninya itu juga kenyang lah, mendapat maklumat dan juga perkara-perkara yang berfaedah untuk pengajaran dirinya. Muhasabah diri lah Ustaz. Muhasabah juga. Okey Ustaz, biasa kalau kita jumpa makcik-makcik kita kan, kita akan selalu dapat nasihat daripada orang lama, orang tua-tua ni kan Ustaz, iaitu untuk mengamalkan la ilaha illallah. Tapi sebelum tu Ustaz, saya nak raikan soalan sahabat kita di Facebook dulu. Ya, bersama dengan Ana Karnina. Apakah syarat sah dua kalimah syahadah? Melafazkan kedua-dua kalimah syahadah dengan berturut-turut. Bagaimana jika dilafazkan diselangi ucapan lain? Silakan Ustaz. Baik. Ucapan lain tu kita kena lihatlah kalau ucapan tu suatu yang berkaitan dengan lafaz dua kalimah syahadah. Contohnya ianya merupakan terjemahan dan sebagainya kepada lafaz yang dalam bahasa Arab, kepada bahasa penutur itu sendiri yang mungkin bahasa Arab bukan merupakan kekananannya, masih ada ruang, maka tidak ada salah. Tapi yang terbaiknya adalah ia dilakukan proses penerangan apa semua sebelum ucapan dua kalimah syahadah, biar ucapan dua kalimah syahadah itu tidak perlu untuk diselangi dengan ucapan-ucapan. Takut bila ada ucapan ni dia akan melarat kepada tambahan soalan, jawab sikit, tambah sikit dan sebagainya. Dirisaukan fokus itu hilang dan dalam masa yang sama keseriusan dalam mengucap dua kalimah syahadah itu juga terganggu. Baik Ustaz, kita nak sambung tadi tu. Makcik-makcik ni dia suka berzikir ni dengan zikir la ilaha illallah Ustaz. Jadi kita nak tahu juga dalam sehari ni berapa kali yang kita kena zikir la ilaha illallah. Mungkin Ustaz boleh bagi tahu kepada kita dalam sehari ni berapa banyak kita kena zikir la ilaha illallah. Sebab kita dah dengar dah tadi, Ustaz dah cerita panjang dah kelebihan la ilaha illallah dalam kehidupan kita. Silakan Ustaz. Baik, tidak salah untuk kita meletakkan jumlah ataupun had. Contohnya dalam tahlil orang baca zikir la ilaha illallah itu 99 kali. Tidak ada sebarang had yang minima ataupun maksima, dan juga tidak salah kalau diletakkan berdasarkan kepada kemampuan. Dan dalam masa yang sama kadang-kadang orang sebut la ilaha illallah ini biar dalam keadaan yang kita tenang. Bila tenang itu maka jumlah tu bila ditambahkan dalam keadaan yang kita tenang, ikhlas, kita redha, bukan kita ucapkan la ilaha illallah tu masa tengah marah anak sahaja. Bagus juga kalau kita ucapkan dari satu sudut dia menghalang kita daripada buat hukuman-hukuman yang tidak sepatutnya ataupun lebih daripada had pada anak-anak. Tapi bila sebut la ilaha illallah, keraskan di situ tu tanda marah, maka pada fikir saya berikanlah hak yang terbaik kepada lafaz nafi dan isbat la ilaha illallah ataupun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, syahadatain ini dengan cara yang tenang, dengan tonasi suara yang baik yang menunjukkan bahawa kita faham maksudnya, bukan hanya semata-mata nak lepaskan rasa tak puas hati dan sebagainya lah. Baik Ustaz, mungkin di kalangan para penonton kita ni ada yang bukan Islam Ustaz. Kita tak tahu kan. Dan mungkin ada di kalangan mereka ni yang dah berminat nak memeluk Islam. Sahabat kita ni ada satu soalan. Bagaimana pelaksanaan kalimah syahadah bagi mereka yang ingin memeluk Islam, serta berapa orang saksi perlu dalam satu-satu masa? Silakan Ustaz. Baik. Tidak salah untuk kita letakkan, kalau boleh kita permudahkan, kita permudahkan. Iaitu ada orang yang membantunya untuk mengucapkan dua kalimah syahadah dan dia mendengar. Jumlah saksi itu vary. Di pihak kita dulu apa yang kita buat, saya letakkan 2 orang untuk saksi. Namun
ramai-ramai yang datang pun tidak ada masalah. Yang penting berdasarkan kepada prosedur dan peraturan zaman sekarang ini dai, masuk Islam subhanallah kita kena raikan, kita kena mudahkan. Namun ada satu lagi benda yang penting, iaitu dokumentasi dan juga perekodan. Lantas kalau sekiranya peraturan meletakkan 2 orang, kita kena patuhlah pada 2 orang. Tujuannya bukan nak menyusahkan, tetapi untuk memastikan bahawa tidak ada dakwa-dakwi selepas daripada itu. Keaslian, kesahan, dia akan berkait jadi banyak. Dia sampai kepada perkahwinan, kemudian nanti boleh sampai kepada hukum faraid dan sebagainya. Dia ada banyak benda yang melibatkan urusan kekeluargaan dan kemasyarakatan. Lantas saksi itu pada fikir saya sangat baik dan perlu untuk kita ada, dan kalau boleh segalanya zaman sekarang dia bukan secara lisan saja, semuanya everything need to be in black and white, it has to be documented, dia mesti didokumentasikan. Okey, baik Ustaz. Dan pengalaman Ustaz lah bila mana kita dah orang yang baru masuk Islam dan sebagainya Ustaz, kita nak melihatkan bahawa ucapan syahadah itu asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, kadang-kadang setengah orang tu dia sebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tanpa melafazkan asyhadu tu Ustaz. Yep. Sebab maksudnya di situ adalah penyaksian. Betul Ustaz? Betul. Baik. Apa bezanya Ustaz? Baik. Subhanallah, besar nilai asyhadu itu. Kenapa? Kerana Nabi SAW menyatakan. Yang keduanya, para pandangan ulama menyokong dapatan ini, dan dalam masa yang sama seperti mana yang kita kongsikan respon kepada pemanggil Cik Kiprawi tadi daripada Miri, bahawa apabila juga dibenarkan dan dibolehkan kalau sekiranya ada kekangan dalam apa juga mungkin orang yang cacat pendengaran ataupun penglihatan yang tidak nampak, dan kemungkinan cara penuturan itu berbeza, dan juga kemampuan dia untuk menuturkan. Subhanallah, hari itu kita lihat ada yang dah nak ditidurkan, maka dia nak ucap 2 kalimah syahadah. Ia berdasarkan pada kondisi dan situasi. Yang pentingnya adalah di situ adanya ikrar. Ikrar, janji dan juga lafaz taat setia menunjukkan bahawa keyakinannya kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pesuruh Allah Subhanahu wa taala, dan insya-Allah ianya diterima. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz, mungkin kita dah berada di hujung rancangan Ustaz. Mungkin sedikit nasihat daripada Ustaz untuk penutup kita hari ini. Silakan Ustaz. Terima kasih dai dan juga kepada semua, alhamdulillah wa syukrulillah. Pertamanya, nilai terbesar yang kita perlukan dalam kehidupan kita yang sementara ini, bagi kita ahli keluarga, sahabat-sahabat yang kita kasihi, semuanya adalah dengan memastikan keluhuran, kekuatan dan kemapanan akidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak adalah harta yang terbaik yang ibu dan ayah, walau mereka berada bagaimana sekalipun, untuk mereka tinggalkan kepada anak-anak, kecuali kekuatan akidah. Kalau kita rujuk dalam surah Luqman juga begitu, bagaimana wasiat daripada ayah ataupun ibu kepada anaknya ini sifatnya berterusan. Atas segalanya itu, pesan, wasiat, nasihat, ulang ingat, peringatan, biarlah ianya berkisar tentang 2 kalimah syahadah, iaitu meyakini bahawa Allah itu satu-satunya Tuhan, supaya tidak ada unsur syirik, kufur dan sebagainya. Dan yang keduanya adalah dengan Nabi SAW sebagai Rasul utusan, pesuruh Allah, penutup pada sekalian Nabi dan Rasul, insya-Allah memelihara kita daripada syirik dan juga pelbagai jenis kekufuran yang ada. Wallahualam. Baik, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, kita dah berada di Aisyah dan kita nak persilakan Al-Fadhil Ustaz untuk mengimamkan doa kita pada hari ini. Persilakan Ustaz. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, tanamkanlah kepada kami keredaan, ketenangan, keyakinan, keikhlasan, kecintaan hanya kepadamu ya Allah, dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, bantulah kami dalam mempertahankan agama Allah menerusi perlakuan ibadah. Jauhkanlah diri kami daripada segala kesyirikan dan juga jenis-jenis kekufuran. Ya Allah, perkuatkanlah dan utuhkanlah akidah kami. Jadikanlah ianya sebagai harta terbaik untuk kami berhadapan denganmu di hari akhirat nanti ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kurniakanlah kepada kami kehidupan yang tenang dan sejahtera, berbahagia, berada di bawah syariatmu dan melaksanakan segala perintahmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Taqabbalallahu minna wa minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz atas penjelasan tentang topik kita pada hari ini dalam bab akidah kalimah syahadah. Rezeki kita jumpa lagi Ustaz ya. Baik para penonton, esok temu janji kita bersama dengan sahabat saya ni Dai Nizal dalam topik kita tafsir dan taranum surah Ghafir ayat 52 sehingga 54 bersama dengan panel kita iaitu Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud. Baik para penonton, saya Dai Aiman mohon maaf di atas terlanjur kata, terlajak bicara. Ada rezeki kita jumpa lagi. Saya Dai Aiman, like dakwah, share ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa, ma'assalamah.